Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi Rabbil Alamin. Alhamdulillahilladzi arsala rasulahu bil huda wa dinil haqq liyuzhirahu 'ala ad-dini kullihi wa kafa billahi shahida. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lah. Wa ashhadu anna sayyidana wa nabiyyana Muhammadan abduhu wa rasuluh. Allahumma salli wa sallim ala abdika wa rasulika Muhammad wa ala alihi wa sahbihi wa man sar ala nahjihi wa ihtada bihadihi wa istanna bi sunnati ila yaumiddin. Amma ba'd. Yang dihormati Al-Fadhil Ustaz Alif selaku pengacara majlis, pengarah dan semua warga kerja kaki tangan Pusat Islam USM, semua para hadirin dan hadirat, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah, kita syukur kepada Allah Azza wa Jalla kerana pada pagi ini kita dapat bersama dalam majlis ilmu yang kita akan bincangkan tajuk tentang Hijratul Rasul sallallahu alaihi wasallam, di mana tajuk yang ditulis di sini hijrah dan bi'ah salihah. Bi'ah itu maknanya suasana persekitaran yang baik. Artinya kita nak konsep hijrah kita itu daripada perkara-perkara yang tidak baik kepada yang lebih baik, dan perkara yang tidak mesra kepada lebih mesra, daripada tak berapa kuat ibadat kita kepada lebih kepada beribadat kepada Allah Azza wa Jalla. Jadi alhamdulillah, kalau kita sebut tentang peristiwa hijrah, bagaimana seorang nabi yang telah dipilih oleh Allah Azza wa Jalla, seorang rasul yang diberi gelaran rahmatan lil alamin, tiba-tiba dakwah yang dia bawa tidak disambut oleh masyarakat dia sendiri. Bahkan bapa saudara dia yang menjadi ketua pembangkang ataupun ketua penentang, nama dia Abu Lahab. Saya harap para peserta boleh catat ya. Nanti di akhir nanti kita tanya soalan-soalan yang akan ditanya. Mudah-mudahan semua mendapat markah yang tinggilah harapnya. Kita tulis nama-nama ni sebagai fakta sejarah. Ana harap para peserta boleh tulis, insya-Allah. Keluarga Nabi yang besar, yang hebat, daripada anak-anak Abdul Muttalib terbahagi kepada tiga kategori. Yang masuk Islam iaitulah Hamzah. Hamzah masuk Islam. Itu bapa saudara Nabi sallallahu alaihi wasallam. Yang membela, dan seorang lagi Abbas. Hamzah dan Abbas. Hamzah di antara yang terawal masuk Islam dan awal pula syahid. Kalau saya tanya boleh tak? Sayyidina Hamzah, dia mati di mana? Kita hari ni kita belajar sirah, biar betul-betul kita menghayati sejarah. Sayyidina Hamzah, bapa saudara Nabi, wafat dia, mati dia di mana? Jawabnya syahid di dalam peperangan Uhud. Tanda syahid di mana? Dalam peperangan Uhud. Seorang lagi bapa saudara dia masuk Islamnya lambat sikit, iaitulah Abbas. Abbas bin Abdul Muttalib, bapa saudara dia. Seorang lagi bapa saudara dia yang sederhana, duduk jalan tengah, nama dia Abu Talib. Selalu dengar nama Abu Talib kan? Ini bapa saudara Nabi. Abu Talib menjadi salah seorang daripada ahli kabinet kerajaan Quraisy.
Dia bela Nabi sallallahu alaihi wasallam daripada awal dakwah sampai dia mati. Tapi tidak ditakdirkan oleh Allah Azza wa Jalla Abu Talib masuk Islam. Mana ini kategori yang kedua bapa saudara dia, iaitu membela tapi tidak beriman. Membela tidak beriman. Itu semua Allah Ta'ala nak uji dia, dan juga nak menjadi satu hikmah yang besar kepada kita, yang Allah Ta'ala tahu kenapa Abu Talib hanya menjadi pembela tapi tidak beriman. Semua orang nak kenakkan Nabi sallallahu alaihi wasallam dalam mesyuarat Quraisy. Abu Talib kata tak apa, biar aku yang uruskan. Dia balik bincang dengan Nabi sallallahu alaihi wasallam, ya Muhammad, slow sikitlah. Kaum kamu dah pening dengan ceritamu ni. Nabi kata tak apalah pak cik, kita slow sikit kan. Tapi bila Nabi cerita balik tentang Islam, dia kata teruskanlah. Makna dia membela tak beriman. Kumpulan yang ketiga, ini yang kita kata yang berat, iaitulah kumpulan Abu Lahab. Hak ni penentang tegar. Daripada awal dakwah Nabi sallallahu alaihi wasallam sampai ke sudah, tak habis-habis Abu Lahab dengan geng-geng dia. Adapun Abu Jahal bukan bapa saudara. Jangan bertukar. Abu Jahal memang ada, watak dia wujud, dan dia pun sekali dengan Abu Lahab dalam pemerintah, dalam kabinet pemerintah Quraisy, tapi dia bukan bapa saudara. Kemudian ada lagi kategori yang seterusnya, bapa saudara Nabi yang kita tak kenal pasti. Adakah dia ni dia tapi yang berimannya tidak. Cuma dia senyap. Ahli sejarah pun tak sebut tentang mereka. Kita kata itulah yang penting perbezaan. Artinya para peserta sekalian, bila kita belajar dari sudut sejarah hijrah, bermakna kita perlu kepada suatu perbincangan yang besar. Dia panggil fiqh sirah. Apa makna fiqh sirah? Bagaimana kita nak memahami sirah Nabi sallallahu alaihi wasallam. Sirah tu satu. Kemudian dalam sirah tu dia panggil fiqh. Apa makna fiqh? Fiqh di sebalik peristiwa yang terjadi. Tadi saya bagi 3 kategori. Nabi sallallahu alaihi wasallam ditentang oleh siapa? Keluarganya sendiri. Wahakaza para, demikianlah keadaan para anbiya alaihi wassalatu wassalam. Mereka masuk dalam masyarakat, mereka dibangkitkan dalam masyarakatnya sendiri, tetapi yang menentang orang-orang yang dekat dengan dia. Yang paling dahsyat dalam sejarah dunia ini yang kita dengar, bagaimana Nabi Nuh alaihissalam dengan Nabi Lut. Nabi Nuh, Nabi. Kalau kita nak kata, sepatutnya semua keluarga dia Islam, kan? Tapi Nabi Nuh yang tak masuk Islam siapa? Isteri dia, Imra'at Nuh. Dan anak dia, salah seorang daripada anak dia, ada ahli tafsir, ahli sejarah menamakan anak dia tu dengan nama Kan'an. Apa nama? Kan'an. Jangan pun nama anak Kan'an, tak comel. Memang nama anak Nabi, tapi dia punya perangai masalah, dia menentang, tak mau naik bahtera Nabi Nuh. Wa imra'at Lut, seorang lagi perempuan yang menentang dakwah, iaitulah imra'ah ataupun isteri Nabi Lut. Nabi Lut ni tak ramai pengikut dia. Waktu Allah nak binasakan kaum Lut yang di luar tabi'i tu, kalau sesuai lah zaman kita, orang panggil komponen LGBT kot, yang duk main jantan sama jantan. Malaikat bagi perintah, ya Lut, mu keluar dengan keluargamu, jangan seorang pun berpaling tengok apa yang berlaku di belakang. Jangan berpaling. Takdir Allah SWT, isteri dia paling. Bila berpaling, asabahu ma asabahum, dia akan ditimpa bala seperti apa yang ditimpa kepada kaum Lut yang hidup main sodomi, hidup main macam dia tu. Sodomi ni kenapa? Sebab dia kampung Nabi Lut, nama dia Qura Sadum. Jadi sodomi. Tak tahu orang putih boleh jadi ambil asal nama kampung tu dijadikan kepada perbuatan yang buruk itu, yang fahish itu. Dalam sirah ini Allah SWT nak ajar kepada kita nak belajar tentang sirah Nabi. Dia panggil dalam tajuk kita ni bi'ah
salihah kan. Bi'ah salihah maknanya nak tumbuhkan persekitaran yang baik. Nabi SAW telah menjadi suatu sunnatullah, suatu ketetapan yang Allah tetapkan bahawa para anbiya pelbagai bilangan pengikut dia tidak ramai. Yang ramai majoriti duduk dengan al-malak. Al-malak ni pembesar negara pada waktu itu, orang yang besar-besar, maka mereka yang menguasai dunia pada saat itu. Jadi tidak ramai. Kalau kita nak baca dalam sejarah, para jemaah sekalian, sebelum kita pergi ke sejarah, saya tengok di sini tentang dia panggil hijratu al-anbiya. Hijratu al-anbiya alaihimussalatu wassalam. Para nabi telah pun berhijrah. Para nabi telah berhijrah. Di antaranya orang yang awal hijrah, tuan-tuan tanda dia itu, iaitulah hijrah Nabi Ibrahim alaihissalam. Mula-mula hijrah Nabi Ibrahim. Ibrahim ni dia lahir dalam bi'ah, dalam suasana penyembah berhala. Ayah dia sendiri, Azar, ni orang panggil tukang tempur, tukang buat berhala. Bila Ibrahim bangkit, Allah SWT beri kepada dia dilalatul fitrah bahawa sembah berhala ni tak betul. Bagaimana dia nak betulkan keadaan? Ibrahim pergi macam-macam dia buat dialog. Dia pergi bercakap dengan berhala lah. Berhala, kau dah makan pagi ke belum? Kan? Berhala, kenapa mata kamu tak berkelip? Contohnya. Tujuan dianya supaya masyarakat yang menyembah berhala ni sedar bahawa takkanlah dia ni yang kerah macam ni ada kuasa, ada power yang boleh membantu kamu. Dia sendiri pun tak bergerak. Akhir kali Ibrahim telah dibakar oleh kaum dia. Maka Ibrahim kata, wa qala inni zahibun ila rabbi sayahdin. Aku nak berhijrah. Aku nak ke mana? Berhijrah. Ibrahim hijrah diikuti oleh anak saudara dia, Nabi Lut. Nabi Lut ni anak saudara daripada Ibrahim. Kita belajar sirah Nabi. Fa'amana lahu Lut. Tengok dalam Quran tu, suratul Al-Ankabut. Fa'amana lahu Lut qala inni muhajirun ila rabbi. Aku juga berhijrah. Ibrahim daripada negeri Babylon, ataupun bahasa Arab dipanggil Babil, negeri Babil. Tengok dalam peta yang saya cari ni, dia kata Nabi Ibrahim dia pergi daripada Babylon, kemudian pergi ke daripada Babil ke bumi Syam. Syam ni di Palestin. Syam itu dipanggil Syam. Bumi Syam ni kalau kita baca dalam kitab sejarah, Syam, Palestin, sekarang ni Syria, Lebanon, Jordan, itu dia panggil Mantiqah Syam. Mantiqah Syam. Daripada bumi Syam dia pergi, akhir sekali berlaku pula tak baik, dia berpindah pula ke Mesir. Di Mesir dia berdepan dengan penguasa yang zalim yang nak rampas isteri orang. Dia rampas isteri Nabi Ibrahim, Sarah, tapi dia tak boleh nak apa-apa kan. Akhir sekali raja yang zalim itu mengaku kalah. Dia bagi kepada Sarah seorang hamba, nama dia Ajar ataupun Hajar. Itu cerita. Kemudian Nabi Ibrahim balik semula daripada Mesir pergi ke Syam semula. Dan daripada Syam dia daripada Syam dia dapat anak. Allah Ta'ala perintahkan Nabi Ibrahim pergi ke mana? Ke Hijaz, iaitulah ke Makkah Al-Mukarramah. Dan di sanalah Ibrahim meninggalkan anak dia Nabi Ismail bersama dengan isteri dia ataupun ibu Ismail, nama dia Hajar. Ingat ada sejarah. Siapa boleh ulang balik? Siapa dia boleh ulang? Ibrahim daripada Babylon, Babil, ke Syam, ke Palestin. Palestin pergi ke Mesir. Orang kerajaan Mesir nak kacau dia tak boleh. Akhir kali dia dapat hadiah, nama dia Hajar, kan? Ibu pada Ismail. Kemudian daripada bila dapat anak Ismail, Allah Ta'ala perintahkan dia balik ke Syam, ke Palestin. Allah perintahkan dia supaya pergi ke Makkah Al-Mukarramah. Makna kalau kita nak tengok dari sudut peristiwa sejarah, Nabi Ibrahim lah di antara Nabi yang Allah SWT beri kepada dia pengembara. Pengembara
bermula daripada Nabi Ibrahim alaihissalam. Allah Ta'ala sebut di antara kaitan kita dengan Ibrahim sangat dekat. Tuan-tuan dan puan-puan, jarang kita sebut nama Nabi lain, betul tak? Tapi Nabi Ibrahim, berapa kali lagi kita sebut? Berapa kali? Cuba kira. Siapa nak jawab? Nabi Ibrahim berapa kali lagi disebut secara rasmi? Subuh berapa kali? Sekali. Paling kurang. Kalau kita baca yang sempurna, sekali dengan kunut 2 kali. Ingat, waktu kita selawat, Allahumma salli ala Muhammadin wa ala ali Muhammad kama sallaita ala Ibrahim. Artinya setiap kali solat kita akan baca menyebut nama Nabi Ibrahim alaihissalam. Sehingga kan Allah Ta'ala sebut wasamma millata abikum Ibrahim, agama datuk nenek kamu Ibrahim. Kenapa kaitan kita dengan Ibrahim terlalu dekat? Tengok, Ibrahim berpindah daripada Palestin, dibawanya anak dia Ismail ke mana? Ke Mekah. Daripada keturunan Nabi Ismail lah timbulnya sampai kepada Nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Mana Nabi kita ni mari melalui jalur keturunan Nabi Ismail. Ismail pergi ke Ibrahim. Dan agama mereka, agama yang telah diajar oleh Nabi Ibrahim, berdekatan dengan kita. Kenapa? Sebab tuan-tuan dan puan-puan yang pergi ke Mekah, haji atau umrah, kita akan jumpa banyak benda peninggalan Nabi Ibrahim. Di antaranya yang besar, Kaabah. Betul tak? Kaabah ni siapa yang bina? Siapa bina Kaabah? Ibrahim. Wa iz bawwa'na li Ibrahima makanal bait. Ingat, Allah kata ketika kami tunjukkan kepada Ibrahim di mana ke tapak Kaabah, maka Ibrahim bina Kaabah dengan anaknya Ismail. Selesai pembinaan Kaabah, batu yang dipijak oleh Nabi Ibrahim, orang panggil apa? Maqam Ibrahim. Siapa di kalangan kita yang dah pergi umrah, haji? Ada? Dah pergi dah? Tengok dah makam Ibrahim. Batu tu nampak? Tak tahulah, kalau musim haji mungkin jam sikit nak pergi tengok. Kan dalam botol tu ada tapak kaki Nabi Ibrahim. Masih lagi ada batu yang dipijak oleh Ibrahim, keras di situ, tak hilang-hilang. Itu dia panggil makam Ibrahim. Makam tu maknanya tempat pijak, tempat Nabi Ibrahim berdiri. Mengikut ahli sejarah kata, makam Ibrahim ni di antara benda yang ajaib yang Allah Ta'ala tunjukkan, iaitu batu ni bila Ibrahim dah tinggi Kaabah, dia naik, batu tu naik bergerak macam kren pak kita hari ni, naik turun. Itu kuasa Allah SWT. Kita tak nak cakap banyak. Kalau kita cakap pun kita tak jadi apa juga. Nah, baik kita baca, kita yakin apa yang telah berlaku kepada mereka. Kemudian apa lagi peristiwa besar yang ada di Kaabah, di Makkah, yang menjadi kaitan di antara Ibrahim dengan kita? Apa lagi yang kedua? Makam Ibrahim lagi. Ni, siapa dia tahu ni telaga apa ni? Air apa tu? Zam-Zam. Zam-Zam di antara asar peninggalan Nabi Ismail. Kan, bila ayah dia Ibrahim letak anak dia di Kaabah, dia nak balik ke Syam, isteri dia Hajar ikut dia belakang. Ibrahim, engkau nak ke mana? Nabi Ibrahim tak berpaling, ikut lagi Hajar. Ibrahim nak pergi mana? Tak jawab. Tuan-tuan boleh bayangkan, kalau zaman kita hari ni, kita panggil suami tak jawab 2 kali, agak-agak apa kita kata? Kena sumpah dah orang tua ni dah. Buat tabiat orang tua ni. Hajar kali yang ketiga dia panggil, Ibrahim tak jawab. Dia tanya, ya Ibrahim, Allahu amaraka bihadza? Ibrahim, Allah ke suruh kamu buat macam ni? Tengok, mana dia kembali kepada, sebab dia tahu suami dia tu Nabi. Tentulah ada perintah-perintah yang di luar kotak pemikiran manusia biasa. Ibrahim, Allah ke perintah kamu buat macam ni?
Ibrahim kata, bala, amarani Rabbi. Dia kata, ya, Allah yang perintah aku buat macam ni. Ketika itu Hajar dengan penuh keyakinan, penuh ketakwaan kepada Allah Ta'ala, telah memberi jawapan yang cukup mantap. Hajar kata, izhab idzan lan yudayyi'an Allah. Pergilah Ibrahim, Allah Ta'ala tidak sia-siakan aku bersama dengan anakku di mana? Di Mekah ini. Masya Allah, tabarakallah. Dua kita belajar: Kaabah, makam Ibrahim, kemudian Telaga Zamzam. Satu lagi, bila kita pergi dekat Kaabah ni, dia panggil Hijir Ismail. Tu Hijir Ismail yang bulat tu. Nampak bulatan tu? Kan Kaabah 4 persegi, bulat. Itu dia panggil Hijir Ismail. Katanya tempat Ismail berehat tepi Kaabah dengan kambing-kambing dia duduk relax ya. Kalau kita nak tengok binaan Nabi Ibrahim bukan macam ni. Binaan Nabi Ibrahim dia panjang macam ni. Ni binaan Nabi Ibrahim. Kaabah memanjang gitu. Kalau kita macam sekarang ni kita beli roti lah, roti bata tu kan, bulat macam tu. Tapi bila Quraisy mari, waktu pembinaan umur Nabi 35 tahun, Quraisy bina Kaabah. Walaupun mereka kafir, Quraisy sembah berhala, sembah batu, tapi mereka tak sembah Kaabah. Ini di antara Allah Ta'ala pelihara tempat ibadat kita supaya kita tidak beribadat di tempat sembahan yang menjadi sembahan kepada Quraisy. Tidak. Hikmah Allah Ta'ala. Tak ada. Dia tak sembah. Walaupun mereka sembah batu. Hajar Aswad tak sembah. Cuma dia pergi ambil berhala, dia pergi letak keliling Kaabah. Itu di luar, bukan daripada binaan Kaabah. Kan? Di luar bukan binaan Kaabah, mereka yang buat. Bila Quraisy nak bina Kaabah, ketika itu dia tak ada duit. Bila tak ada duit, maka dia buat satu peraturan, siapa-siapa nak derma, nak infak untuk pembinaan Kaabah ini, jangan dimasukkan dalam Kaabah ini duit yang haram. Hasil daripada perjudian tak mau, hasil rasuah tak mau, hasil pelacuran tak mau. Akhir sekali Quraisy tak cukup belanja, maka dia buatlah seperti yang ada hari ni. Kaabah dia buat 4 persegi, yang lebih itu nama dia Hijir Ismail. Alhamdulillah, ini cerita Kaabah. Baiklah para jemaah sekalian, saya nak balik semula kepada cerita Nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam yang menjadi asas kepada perbincangan kita di dalam kuliah kita ini, insya-Allah. Cuma nak cerita tentang bagaimana perjalanan hijrah itu Nabi kita sallallahu alaihi wasallam bermula dengan hijrah para anbiya alaihi wassalatu wassalam. Ada lagi lah yang hijrah tu, Nabi Musa. Dia hijrah kan, lepas dia bunuh Qibti di Mesir. Nabi Musa berhijrah ke Madian. Madian ni kampung Nabi Syuaib. Dan itu kita cerita lain dalam bab Qisasul Anbiya. Baik para jemaah sekalian, bila Nabi Ibrahim terpaksa berhijrah, Lut berhijrah. Akhir kali Nabi Lut duduk di satu tempat, nama dia Qura Sadum. Bila kaum dia tak dengar kata, maka pada waktu itu Allah Ta'ala hancurkan mereka. Dan di balik bumi, bumi ada ni malaikat sodok masuk bawah, pusing ke atas. Di mana ke bumi kaum Lut? Di mana? Siapa dia yang ahli-ahli travel? Di mana bumi kaum Lut? Di mana? Laut Mati tahu? Laut Mati tu situlah tempat balik buminya. Sebab tu nama dia Laut Mati. Laut tak bergerak. Kalau kita pergi tengok, senyap je laut, tapi dia tidak berombak macam laut lain. Baik, Nabi kita balik kepada Nabi sallallahu alaihi wasallam. Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bila mari daripada asal keturunan Quraisy, maka Nabi kita berdakwah. Dakwah nak membersihkan bumi Mekah yang asalnya bumi tauhid. Nabi Ibrahim telah bina Kaabah. Allah Ta'ala perintahkan supaya wa tahhir baitiya lit-taifina wal-'akifina war-ruk'i sujud. Ya Allah, bersihkan bumi Kaabah ini untuk orang tawaf, untuk orang i'tikaf, dan bersih yang zahirnya, yang batinnya daripada sebarang bentuk penyembahan lain daripada Allah Azza wa Jalla.
Tak lama di zaman pemerintahan Jurhum, berhala dibawa masuk ke Mekah. Seorang pemerintah nama dia Amr bin Luhai. Tanda orang yang mengubah perjalanan agama Nabi Ibrahim, nama dia Amr bin Luhai. Amru tu nama biasalah, sahabat-sahabat lain pun nama Amru kan. Ramai nama Amr bin As, Amru. Dia ni Amr bin Luhai, dia pergi berjalan di negeri lain, dia tengok tempat lain ada berhala lah. Macam mana kalau kita bawa balik juga ke Mekah? Dialah yang telah mengubah perjalanan nama Nabi Ibrahim, agama Nabi Ibrahim. Nama pengubah ni Amr bin Luhai. Nabi SAW pernah bersabda, dia kata, aku pergi melawat neraka, aku tengok Amr bin Luhai yang mengubah perjalanan tauhid ni telah menarik usus perut dia dalam neraka yang begitu busuk sekali. Wal'iyazubillah. Dia ubah. Bila ubah, maka jadilah waktu kedatangan Nabi, dilahirkan Nabi SAW. Pada waktu itu negeri Mekah telah menjadi negeri syirik yang penuh dengan berhala. Katanya keliling Kaabah saja ada lebih daripada 360 ketul berhala. Berhala ni kita nak kata tongkol ke ketul ke, ikut, yang pentingnya berhala. 360 ketul ada di mana? Di keliling Kaabah. Nabi kita tak buat apa. Waktu dia bangkit menjadi Nabi kita SAW senyap je. Tidak kata mula-mula agenda besar kita runtuhkan berhala. Tak, Nabi tak runtuh. Berhala di situ, Nabi kita tawaf Kaabah, dia bukan tawaf berhala, tawaf Kaabah. Sehinggalah bila Nabi kita SAW bangkit berlawan dengan puak Quraisy, maka makin hari dakwah Nabi ni semakin mendapat tempat. Semakin mendapat tempat, sehingga Quraisy bersidang di satu tempat nama dia Darun Nadwah. Mereka telah mengambil keputusan untuk membunuh Nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Tengok dalam Al-Quran, Allah Ta'ala sebut ada dua ayat. Tengok dalam suratul Anfal ayat 30. A'udzubillahi minasyaitanirrajim. Wa idh yamkuru bika alladhina kafaru liyuthbituka aw yaqtuluka aw yukhrijuk wa yamkuruna wa yamkurullah wallahu khairul makirin. Tanda suratul Anfal ayat 30. Mana Quraisy apabila selesai daripada perjanjian, mesyuarat tertutup, mesyuarat khas, convention khas dia ni, 3 cara. Wa iz yamkuru bikal ladzina kafaru, ketika orang kafir buat perjanjian, perancangan rapi, liusbitu, nak tangkap Nabi. Kita tangkap dia hidup-hidup. Tu. Au yaqtulu, ataupun mereka nak bunuh Nabi sallallahu alaihi wasallam. Au yukhriju, ataupun nak halau Nabi keluar daripada Mekah. Allah kata apa? Wa yamkuruna wa yamkurullah, mereka buat perancangan jahat nak bunuh Nabi sallallahu alaihi wasallam. Allah Taala juga buat perancangan bagaimana nak menyelamatkan Nabi sallallahu alaihi wasallam. Wallahu khairul makirin, sudah tentu perancangan yang Allah Taala buat itu lebih baik. Bila ke masa, ini saya nak ambil fakta sejarah supaya para peserta boleh ingat, kan? Nabi SAW pada 26 Safar, tulis tarikh ni, kita ingat hari ini dalam sejarah. 26 hari bulan Safar tahun 14 kenabian. Tengok saya tulis 14N, tak pernah jumpa N, yang ada M tak. M tu Masihi, H Hijrah. Satu lagi tahun dia panggil N. Kalau kita belajar tahunnya dulu lagi, sebelum Nabi Isa, dia panggil lagi S. Sebelum M, SM, sebelum Al-Masih. Maknanya qabla, bahasa Arab kata qaf mim, sebelum Nabi Isa. Sebab kita ni ada tarikh. Tarikh pula kaitan kita dengan sejarah yang kita guna ni, 2 tarikh. Satu dia panggil tarikh Masihi, mana itu tarikh kelahiran Nabi Isa. Kena ingatlah, M tu maknanya sekarang ni
kelahiran Nabi Isa sudah 2020 kan. 2020 itu tarikh kelahiran Nabi Isa. Tapi bagi umat Islam dalam perkara ibadat kita akan guna tarikh Hijri. Tengok. Pada 26 Safar tahun yang ke-14 N itu maknanya 14 kenabian. Mana Nabi kita telah dilantik menjadi Nabi Rasul sudah 14, masuk tahun yang ke-14. Quraisy telah buat ketetapan bahawa mereka akan tangkap, tadi ayat kita baca Al-Anfal tadi, tangkap lagi, bunuh, satu lagi halau, kan? Tetapi keputusan muktamad dalam perbincangan itu bunuh. Oh, dia kata macam mana nak bunuh? Muhammad ni ada kabilah, ada Quraisy, ada Bani Hashim, ada Bani Abdul Muttalib, ada Bani. Ketua dia kata, oh, jangan panik. Ada dia punya teknik cara kita, iaitu cara mana? Kita ambil wakil-wakil pemuda setiap kumpulan, duduk dalam satu tim, pergi bunuh dia. Mana kalau orang mari, Quraisy, Bani Hashim, Bani Muttalib kata, siapa bunuh Muhammad? Semua. Beberapa kabilah ni serentak. Maknanya semua kabilah Mekah ni terlibat dengan pembunuhan darah Nabi sallallahu alaihi wasallam. Oh, pandai cerdik lah tu, kan? Sebab tu Allah kata wa iz yamkuru bikal. Al-makru dengan makna kelicikan. Perancangan yang rapi, yang berstrategi mereka buat. Tapi wallahu khairul makirin. Strategi Allah Taala itu lebih baik. Pergi. Ada dua cerita. Ada kata waktu dia kepung rumah Nabi, Nabi dah tak ada. Ada yang mengatakan dia kepung rumah Nabi, Nabi ada, tapi mereka tak sedar macam mana Nabi kita boleh keluar daripada rumah dia, pergi ke rumah Sayyidina Abu Bakar As-Siddiq. Daripada rumah Sayyidina Abu Bakar, Nabi kita pergi ke gua, nama dia Gua Thawr. Baik, sekarang ni kita berpindah kepada tarikh hari ini dalam sejarah, kan? Malam 27 Safar. Malam 27 Safar itu malam yang bersejarah. Nabi kita sallallahu alaihi wasallam keluar daripada rumah dia, pergi ke Gua Thawr. Maknanya 27 Safar 14 kenabian bersamaan dengan 1H. 1H maknanya tahun yang pertama hijrah. Sebab hijrah itu diambil daripada sejarah Nabi kita berhijrah daripada Mekah ke Madinah. Maka Nabi kita hijrah melalui 3 tahap. Daripada rumah dia pergi ke Gua Thawr. 27 Safar bersamaan dengan tanda 12 ataupun 13 September tahun 622. Tahun berapa? 622. Tanda. Mana kita hari ni bulan apa? September. Boleh tulis hari ini dalam sejarah. Bulan inilah, bulan September dalam sejarah, iaitulah sejarah hijrah Nabi sallallahu alaihi wasallam 12 atau 13 September tahun 622. Nabi kita pergi ke mana? Dia pergi ke Gua Thawr. Tengok ni, saya gambarkan bagaimana keadaan dalam Gua Thawr sangat sempit. Jadi alhamdulillah, sebab dalam sejarah waktu saya muda-muda lah, nak kata tua pun muda lagi kan, sempat masuk dalam Gua Thawr. Nampak Gua Thawr sempit. Gua dia, kita tak boleh nak berdiri. Ni ya boleh duduk. Pasal kena duduk, mengiring. Kalau ada peluang nanti lepas Covid ni, PKP kan, sahabat-sahabat pergi umrah yang hebat-hebat tu boleh naik Gua Thawr. Tak tinggi. Saya naik masa tu dalam 1.5 jam. Kita naik satu bukit, naik satu lagi bukit, baru jumpa gua. Nabi duduk dalam gua bersama dengan siapa? Bersama dengan Sayyidina Abu Bakar As-Siddiq radhiyallahu anhu. Guanya sempit, duduk bertepasa kena mengiring macam ni, kan? Ini muka gua. Alhamdulillah para jemaah sekalian, Allah SWT telah selamatkan Nabi
sallallahu alaihi wasallam, illa tansuruhu faqad nasarahu Allah. Allah kata, kalau mu tak bantu Muhammad sallallahu alaihi wasallam, Allah Taala telah bantu Nabi sallallahu alaihi wasallam. Iz akhrajahu alladhina kafaru thaniya ithnain iz huma fil ghar. Tanda surah ini dalam surah At-Taubah, ayat dalam surah At-Taubah ayat 40. Surah At-Taubah ayat 40, Allah gambarkan tadi kafir yukhriju, nak keluar Nabi. Allah Taala kata, Allah Taala telah keluarkan Nabi. Akhrajahu alladhina kafaru, orang kafir dah terpaksa menyebabkan Nabi kita keluar daripada Mekah. Tapi ulama sirah kata, tanda tuan-tuan, jangan sekali-kali kita kata Nabi kita sebagai pelarian. Tak boleh. Orang tak kata Nabi sebagai pelarian, orang kata sebagai muhajir, orang yang berhijrah, berpindah daripada Mekah, sebab bi'ah pada ketika itu belum lagi bi'ah salihah, belum lagi bi'ah yang baik. Amanah bi'ah, suasana yang baik belum berlaku. Berapa tahun nanti baru jadi baik? InsyaAllah Nabi kita keluar tahun yang pertama pada bulan Ramadan, 8 hari tahun yang ke-8 hijrah. Nabi kita balik semula, ambil Mekah daripada Quraisy. Ketika itu Mekah telah menjadi negara Islam dan bi'ah salihah sepenuhnya. Semua berhala dihancurkan, semua lagi barasinul al-wathaniyah, kesan-kesan peninggalan jahiliyah telah dihapuskan oleh Nabi sallallahu alaihi wasallam. Nabi kita pergi. Allah kata apa? Thaniyasnaini izhuma fil ghar. Nabi kita berdua dalam gua, iaitulah Nabi dengan Sayyidina Abu Bakar As-Siddiq radhiyallahu anhu. Ini dalam suasana gua, maka dalam gua itu sempit. Bila Quraisy mari, Sayyidina Abu Bakar nampak, Rasulullah, kaki Quraisy kat luar tu. Nampak macam risau jugalah. Sayyidina Abu Bakar ni takut Quraisy jenguk. Dia kata, kalau dia jenguk ke bawah, dia nampak. Nabi SAW, Allah Ta'ala beri pada dia, pasak dalam jiwa dia, mantap kepercayaan dia, akidah dia yang kuat. Nabi langsung tak payah. Tengok Nabi jawab. Dalam ayat 42 tadi, Nabi kata apa? Tengok. إِذْ يَقُولُ لِصَاحِبِهِ لَا تَحْزَنْ إِنَّ اللَّهَ مَعَنَا. Tengok dalam surah At-Taubah ayat 40, Nabi iz yaqulu sahabatku, la tahzan, jangan duka cita, jangan sedih. Kenapa? Innallaha ma'ana, Allah Ta'ala bersama dengan kita. Fa anzalallahu sakinatahu alaihi wa ayyadahu bijunudin tarha. Ketika itu Allah Ta'ala beri kepada Nabi Sayyidina Abu Bakar ketenangan, maka tidak ada lagi rasa sedih ataupun takut ataupun duka cita. Alhamdulillah. Gua Sur. Kemudian setelah berada 3 malam dalam Gua Sur, tengok dalam peta perjalanan ini, Nabi kita duduk dari 28, 29, 30, kemudian 1 Rabiul Awal. Tanda 1 Rabiul Awal, Rasulullah sallallahu alaihi wasallam keluar daripada gua menuju ke Al-Madinah Al-Munawwarah. Berapa hari bulan? 1 hari bulan, kan? Dalam perjalanan 1 hari bulan, Nabi kita berjalan selama 8 hari 8 malam. Dia sampai di Quba, sampai di Masjid Quba. Nabi kita sampai pada hari Isnin 8 hari bulan Rabiul Awal. Mungkin para jemaah tertanya-tanya, kenapa kita sambut Ma'al Hijrah bulan Muharram? Ada. Kenapa sambut Ma'al Hijrah bulan Muharram sedangkan Nabi kita berhijrah bulan Rabiul Awal? Kita kata, para jemaah sekalian jangan rasa pelik. Sayyidina Umar radhiyallahu anhu yang telah menyusun tarikh ini. Tarikh umat Arab, dia akan guna tarikh Qamari. Bulan 1 dia Muharram. Muharram bulan 1. Bulan 2 dia Safar, bulan 3 Rabiul Awal, kan? Maka Sayyidina Umar telah bersetuju dalam mesyuarat khas tentang penetapan tarikh, bahawa kita pilih tarikh umat Muhammad sallallahu alaihi wasallam ini diambil daripada sejarah hijrah Nabi sallallahu alaihi wasallam. Sebab apa?
Ada orang cadang Sayyidina Umar, dia kata kita ambil daripada sejarah Nabi lahir lah. Umar kata agama ni bukan agama nostalgia, amai daripada tarikh lahir. Sebab yang guna kelahiran ni, guna tarikh lahir ni siapa? Siapa? Nasara, Kristian. Mereka telah menggunakan tarikh Masihi yang kita guna sampai 2020 hari ni, itu tarikh kelahiran Nabi Isa alaihissalam. Pasal tu kita pun suka juga dah bila amari tarikh lahir kita, paling kurang kena makan apa? Semua jawab serentak lah, makan kek. Nah, kalau salahnya suami terlupa tarikh lahir, tak bagi kek hari tu, balik lain macam je. Kenapalah masam yang muka cik adikku ni? Nah, rupa-rupa terlupa tarikh lahir dia. Jangan main. Tarikh lahir isteri, tanda dalam handphone tu siap-siap sehari sebelumnya untuk ditempah kek dan sebagainya. Jadi Sayyidina Umar tak nak pakai tarikh lahir sebab dia kata agama ini bukan agama nostalgia. Kita main nostalgia banyak kan. Habis apa tarikh nak? Kita cadangkan tarikh hijrah Nabi sallallahu alaihi wasallam, sebab al-hijratu tufarriqu bainal haqqi wal batil. Hijrahlah yang memisahkan di antara hak dengan batil. Hijrah yang telah memisahkan di antara hak dengan batil. Maka pada waktu itu Sayyidina Umar setuju ambil tarikh hijrah. Jadi tidak pelik. Manakala kita ambil sambutan ma'al hijrah kita ni di bulan Muharram, bukan kerana Nabi kita berhijrah Muharram, tapi kita nak ambil permulaan tahun. Kita ni kalau awal tahun, akhir tahun kan rasa seronok kan, semangat baru kata-katanya, begitulah. Baik, Nabi kita duduk di Quba 8 hari Senin, 8 Rabiul Awal, Selasa, Rabu, Khamis. Kemudian pada hari Jumaat, tengok dalam peta ni, hari Jumaat 12 Rabiul Awal, Nabi kita sallallahu alaihi wasallam sampai ke Al-Madinah Al-Munawwarah. Jadi ada orang kata Nabi kita masuk Madinah 8 hari bulan hari Isnin 12 Rabiul Awal. Kita kata hari Isnin tu dia sampai di Quba. Sampai di Quba. Quba ni dekat dengan Madinah, hanya 3 km saja dengan Madinah. Alhamdulillah para jemaah sekalian, Nabi kita masuk Madinah, pada Nabi kita sampai di Quba, iaitulah pada tarikh, ingat tarikh apa bulan? Tadi kita dah sebut 8 hari bulan itu maknanya sama dengan 23 September tahun 622. Hari ni berapa? 20 kan? Tunggulah hari 23 tulis hari ini dalam sejarah, iaitulah hari Nabi sallallahu alaihi wasallam tiba di Masjid Quba ataupun di Madinah Al-Munawwarah. Baiklah para jemaah sekalian, itu dari sudut sejarah. Kita balik kepada apa yang patut kita buat bila kita kata kita nak berhijrah, iaitu yang pertama sekali, kita dari sudut fiqh hijrah, perbezaan yang sangat ketara di antara hijrah Nabi SAW yang Allah hantar mari, Nabi kita terpaksa berjalan secara manual, keluar daripada rumah senyap-senyap, sembunyi dalam gua 3 hari, keluar daripada gua terpaksa juga melalui jalan yang tidak biasa diguna oleh orang ramai. Dia pergi ke arah Yaman, pusing balik ke Madinah. Mana kalau nak pergi ke Madinah straight kita. Saya tak letak di sini apa ni peta dia, nanti kita tambah. Dia pergi, biasanya kita Mekah Madinah gini, Nabi kita tak pergi gini. Dia pergi pusing ke sebelah Yaman, cari jalan lain, pusing balik. Itu menunjukkan bahawa hijrah satu pengorbanan. Hijrah adalah merupakan satu pengorbanan yang dinamakan dengan jihad fisabilillah, kerana kita setiap orang diminta supaya berhijrah. Kita ni sebenarnya para jemaah sekalian berhijrah. Setiap hari kita hijrah, betul tak? Hijrah daripada umur 20 tahun kepada 21 tahun satu hari. Maknanya umur kita tu berpindah, umur kita bergerak. Siapakah nanti orang yang umurnya tak bergerak? Umur 30 tahun, seterusnya sampai bila-bila umur dia 30 tahun ataupun 33 tahun. Siapa dia boleh jawab hebat. Siapakah umur dia tak berubah, tak bertambah? Boleh jawab?
Kita semua ni insya-Allah umur kita tak bertambah bila kita masuk dalam syurga. Umur ahli syurga sekitar 33 tahun. Laki-lakinya, wanitanya sama umur. Dan jangan bimbang, masuk 33 tahun, duduk seumur hidup, akhir sekali umur juta tahun, kita macam dinosaur pula. Kan. Sekarang ni orang Kelantan ni masyhur sudah jumpa tapak dinosaur. Di mana? Ada dah naik. Tanya alim muslimin, takut okah dah naik. Cari dinosaur dah. Baik pergi naik gua sur pada cari tapak dinosaur. Naik dah. Nampak semangat tu, naik dah. Ada sanak dah dia. Kita dalam syurga umur tak berubah. Sebab apa? Sebab dia tidak ada siang dengan malam. Tak ada matahari. Yang kita berubah ni sebab hari bertambah. Hari ini esok. Dalam syurga hari ini tidak ada esok. Kalau kata tiada esok bagimu, bukan sekarang. Dalam syurga nanti baru tidak ada esok bagimu, sebab dia tak berubah. Orang duduk dalam syurga, Masya Allah Tabarakallah, umur dia tak bertambah sebab dia tidak ada hari, tidak ada pertukaran siang dan malam, dan mereka tidak lapar. Sebab itu dia panggil tidak ada tandas. Kalau kita teringat ke tandas atas dunia esok macam mana? Dalam syurga boleh je. Tapi tandas tidak menjadi satu keperluan dalam syurga. Sebab orang makan makanan dalam syurga bukan kerana lapar, bukan kerana nak mencari zat vitamin sana sini, tapi dia makan kerana talazzuz, tana'um, makan kerana menikmati rezeki yang disediakan oleh Allah Azza wa Jalla, bukan kerana kita lapar. Baik. Artinya para jemaah sekalian, bila kita kata hijrah, kita perlu pada pengorbanan, perlu kepada jihad, perlu kepada suatu perjuangan, sebab kita akan berubah. Maka Nabi SAW apabila selesai daripada hijrah, Nabi duduk di Madinah berapa tahun? 6 tahun. Sampai tahun yang ke-6, biasalah kita, kalau sudah 5 tahun duduk luar negara, ingat tak ingat rumah? Zaman kita ini tak ada masalah apa. Saya duduk di Mekah, di Madinah belajar dulu. Sekejap ya, tadi pengurusi baca tu kan. Daripada siapa belajar sampai ke PhD, daripada pergi seorang, balik 6 orang. 6 orang balik, 4 orang anak, seorang isteri, jadi 6 balik. Lama duduk kan? Tapi kita tak rasa lama sebab buah durian ada, buah petai ada kat Mekah. Budu pun ada juga. Lagu mananya orang kita tahu dah. Sampai juga di Mekah ada budu. Zaman tu mana ada import barang ni, tidak ada. COD lagi tak ada. Tahu COD kan? Musim PKP baru ni keluar mazhab baru, dia panggil mazhab COD. Alah, bimbang kita tengok. Masuk je pos, sudah. Gapo pula nyodakan anak-anak. Dah, masya-Allah. Dekat nak buka puasa bazar Ramadan tak ada. Motor food gapo nama ni? 5 buah motor masuk. Yang ni order cendol, yang ni order mutabak, macam-macam. Akhir sekali kenyang juga kita, walaupun dalam PKP, kata. Artinya waktu dulu tidak ada macam ni. Maka Nabi SAW 5 tahun, 6 tahun, masuk tahun yang ke-6 di Madinah, Nabi kita rindu bermimpi masuk Mekah. Sahabat-sahabat yang hijrah 1,400 orang ataupun 1,304, sekitar itulah, gembira boleh pergi Mekah. Tapi Nabi kita pergi Mekah tak boleh masuk. Tak boleh masuk. Quraisy cut. Terkenal dengan nama satu perjanjian, nama dia Perjanjian Hudaibiyah. Panjanglah cerita ni, saya tak cerita di sini. Tuan-tuan boleh baca satu buku yang saya usahakan, nama dia Makkah Al-Mukarramah, Kelebihan dan Sejarah. Cari di kedai buku banyak. Kemudian Nabi kita balik tahun yang ke-7, diberi keizinan oleh Quraisy masuk Mekah pakai ihram selama 3 hari. Dapat visa 3 hari. Kalau kata visa kota ni sudah ada dah, telah diguna oleh Quraisy zaman dulu. Ya. Nabi pergi 3 hari, balik. Alhamdulillah, pada bulan Ramadan tahun yang ke-8 Hijrah, maka Allah Ta'ala telah izinkan Nabi SAW untuk masuk Mekah, ambil Mekah daripada Quraisy, dan ketika itu Mekah telah dibersihkan daripada berhala
daripada sebarang syirik terhadap Allah Azza wa Jalla. Maka Nabi kita bersabda, la hijrata ba'dal fathi walakin jihadun wa niyatun. Lepas daripada tahun yang ke-8 ini, tidak ada lagi hijrah. Hijrah mana? Daripada Mekah ke Madinah. Sebab Mekah dah jadi negara Islam, nak hijrah apa? Tetapi jihadun wa niyatun, jihad untuk menegakkan Islam dan niat untuk berjihad masih berterusan. Maka di situlah para ulama mengatakan bahawa hijrah ini tidak berhenti, tidak habis sampai bila-bila. Maka kita kena berbincang, kita kena sentiasa ingat bahawa kita hari ini masih lagi berhijrah. Hijrah daripada mana? Daripada perkara yang tidak baik, kita pergi kepada baik. Dalam hadis lain Nabi kita sebut, hijrah tidak putus selagi pintu taubat masih lagi terbuka. Baiklah, bagaimana kita hari ini nak selesaikan masalah? Nabi kita telah bersihkan Mekah daripada syirik. Maka hijrah kita, para jemaah sekalian, saya nak buat satu tajuk, berhijrah kepada Allah dengan Rasul sekeluarga. Boleh ke tak boleh? Kalau orang tanya kita, tuan-tuan dan puan-puan, nak pergi syurga ke tidak? Jawab, semua jawab nak pergi syurga. Betul? Soalan yang kedua, nak pergi berapa orang? Berapa orang nak pergi syurga? Semua nak pergi. Ibu bapa, anak, cucu, cicit, menantu, bawa belaka. Betul tak? Baik. Waktu kita pergi masjid, berapa orang kita pergi? Tak sekira lah musim PKP ni, kanak-kanak tak lagi masjid dah. Musim biasa. Waktu pergi masjid, berapa orang kita pergi? Tak dengar dah jawab. Waktu pergi kuliah fardu ain, berapa orang pergi? Ustaz, kuliah fardu ain ni budak-budak punya. Orang tua mana ada kelas fardu ain? Orang tua ada kelas convention, ada kelas seminar dah. Kita tak tahu fardu ain itu maknanya ilmu yang kita sebagai seorang Islam wajib mengetahui. Itu mana fardu ain. Ilmu fardu ain ni mana ilmu yang kita wajib kita ketahui. Kita kena kenal Allah. Kita kena kenal Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Kita kena kenal apa itu kewajipan syarak. Solat, puasa, zakat, taharah, semua kena tahu. Itu dia panggil fardu ain. Kemudian kita kena tahu tentang ilmu fardu ain. Anak-anak kita kena tahu. Bagaimana kita nak bina persekitaran yang soleh, menjadi keluarga kita bahagia, semua keluarga kita solat, semua keluarga kita baca Quran, semua keluarga kita yang perempuan tahu tutup aurat, kan? Ini dipanggil bagaimana kita nak timbulkan keluarga bahagia, keluarga yang diberkati oleh Allah Azza wa Jalla, yang insya-Allah akan melayakkan kita ke syurga nanti, insya-Allah. Contoh yang saya bagi kertas tu, apa tajuk dia? Kertas kelebihan zikir 4 kalimah. Betul tak? Apa dia maksud kelebihan zikir 4 kalimah? Baik, cuba baca. Saya ajar sekali. Kalau ada tak kena, kita ajar sampai gelap hari ni. Tak tutup majlis ni. Cuba baca. Subhanallah. Kata belakang. Subhanallah. Walhamdulillah. Wa la ilaha illallah. Wallahu akbar. Lagi. Subhanallah. Walhamdulillah. Wa la ilaha illallah. Wallahu akbar. Baik. Saya yakin semua yang ada ni hafal belaka dah. Betul tak? Ada yang tak ingat? Tanya makcik tua kat kampung pun tahu. Subhanallah, alhamdulillah, wa la ilaha illallah, wallahu akbar. Cuma kalau tanya soalan yang berikutnya, jarang orang jawab. Yang tak ingatnya apa dia? Zikir ingat dah, kalau tak ingatnya berapa? Nak berzikir tak ingat. Kenapa tak ingat? Ini masalah kita. Kenapa tak ingat? Benda lain atas dunia ni banyak benda kita ingat. Nak makan kita ingat. Oh, ni waktu makan ni pukul 7 pagi, sarapan. Tengah hari waktu makan tengah hari. Petang. Sebab apa? Sebab dalam kepala kita sudah ada agenda. Tetapi kita tidak ingat nak berzikir, nak berselawat, nak beribadat. Sebab apa tak ingat?
apabila dalam kepala kita tidak ada agenda yang tersebut. Maka tuan-tuan dan puan-puan yang duduk di pejabat, kita selalu ikut program motivasi manajemen pengurusan. Ada tak ada? Selalu ada tak? Kena hantar kursus peringkat dalaman, peringkat di luar kawasan, peringkat luar negara. Satu lagi yang kita perlu tekankan, iaitulah kursus manajemen pengurusan ibadat. Di kita di sini, alhamdulillah, di hospital kita ni, HUSM ni, kita sudah ada unit hospital mesra ibadat. Alhamdulillah. Dan satu lagi unit yang baru diadakan, iaitulah dia panggil panel penasihat syariat kepada hospital. Alhamdulillah. Dan saya salah orang yang dijemput. Kita kata jazakumullah khairan, syukran kepada pihak hospital pusat Islam kerana beri peluang untuk saya belajar tentang ilmu-ilmu yang berkait dengan perubatan. Bukan jadi doktor perubatan, fiqh yang berkait dengan perubatan. Ini penting. Maknanya, kalau kita tidak ada ilmu pengurusan ibadat, para peserta sekalian, para jemaah sekalian, termasuklah para penonton kita sekalian, kita akan gagal di dalam menguruskan ibadat kita. Saya solat, Ustaz. Alhamdulillah, solat. Tapi sebelum solat, sunat-sunat yang lain ada ke tak ada kita buat? Sunat qabliyah, tak sempat. Kenapa tak sempat? Orang azan baru ambil wudu. Bila nak sempat? Sampai masjid orang ada qamat, habis nak sempat. Selepas solat subuh, selepas solat kita ada zikir lepas solat. Sempat berzikir ke tidak? Tak juga. Sebab kalau pagi nak pergi pejabat kan, menyebabkan kita lepas solat kita bangun pergi. Tapi kalau kita hafal zikir lepas solat, boleh je kita berzikir sambil berjalan. Subhanallah, subhanallah, subhanallah. Okey, boleh buat. Zikir waktu pagi yang kita panggil zikir al-ma'surat, bila kita baca, kalau ada mukhayyam, kalau ada malam qiyamul lail, baca. Waktu lain tak baca. Kenapa? Sebab kita tidak ada jalin dalam agenda kita. Kita tidak berhijrah dalam hidup kita ni nak berzikir. Sedangkan para ulama mengatakan zikir waktu pagi dengan waktu petang ini diibarat seperti baju rantai, baju besi bagi seorang panglima. Saya buat bandingan simple. Zikir pagi petang ini macam baju PPE ke? Yang baju biru tu. Betul? Bagi orang-orang yang terlibat dengan frontliner ni, baju biru pakai. Kenapa kita tak baca? Sebab kita tidak tahu kepentingan dia. Kita tidak tahu bahawa Nabi SAW sebut baca waktu pagi, Allah Ta'ala selamat kita sampai petang. Baca petang, diselamatkan sampai ke pagi esok. Maka para ulama mengatakan zikir waktu pagi dengan petang ini ibarat seperti baju besi bagi seorang panglima. Baju biru kita ni bagi seorang petugas di barisan hadapan ketika bencana Covid. Kalau macam tu baru kita rasa penting rupanya. Baru rasa nak baca. Sebab Allah Ta'ala, Nabi SAW sebut dalam hadis ni, siapa dia baca ni, kalau mati malam ni, syurga. Itu untuk masa depan. Siapa dia baca zikir ni, contohnya waktu ayat kursi, hari ni baca amanah Rasul, dia tidak akan dikhianat oleh syaitan dan jin. Siapa dia baca bismillahirrahmanirrahim la yadurru ma'asmi syai'un, a'udzu bikalimatillahi tammat, bila berhenti satu tempat, dia tidak akan diganggu oleh jin ataupun makhluk-makhluk yang ada di tempat itu. Wow, kita rasa penting. Sepatutnya kita kena ibaratkan zikir-zikir yang diajar oleh Nabi SAW ni seperti kita duduk kempen supaya ambil vaksin kepada anak-anak. Tidak kuat kita. Sampai peringkat timbul golongan anti-vaksin. Pula ada macam-macam. Kita hari ni bila kita beri kesedaran macam ni, para ustaz, ahli-ahli pusat Islam, ahli motivasi keagamaan, bila kita bagi kempen macam ni, baru masyarakat sedar, zikir ni macam vaksin lah. Kalau tak vaksin ni kita dalam keadaan bahaya. Kita nak macam tu. Tapi vaksin tu hak manusia, hak makhluk yang buat. Tapi zikir ni apa yang telah disyariatkan oleh Allah Azza wa Jalla, yang telah diberi kepada kita oleh Nabi sallallahu alaihi wasallam. Baiklah para peserta sekalian, itu je saya nak cakap yang diberi masa untuk anda cakap pada hari ini.
kita hanya sempat cerita-cerita hijrah. Cuma kita ada sesi soal jawab, dipersilakan kalau para peserta mempunyai soalan. Kalau tak ada, kita break setakat tu dulu. Alis. Baik, subhanakallahumma wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaih. Wa sallallahu ala nabiyyina Muhammad wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Walhamdulillahi rabbil alamin.